Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Encik Aziz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam. So sekarang ni semua okey eh? Okey je. Okay, Cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah okey je. Pagi tadi sarapan tak pagi tadi? Ke baru bangun ni? Nampak muka macam baru tidur masing-masing. Ada, Cik. Tengah semangat ni. Ngam eh. Ngam-ngam. Okay. Okay, so seterusnya kehadiran lah. Semua ada hari ni eh? Ada je. Ada je, ada. Semua ada. Betul lah semua ada hari ni? Ha. So, Kelas kita 5 orang eh? 5 orang eh? 4 orang je, Cik. Oh, okay, pasal sorry. cik Sorry, lupa. 4 orang. Ngam lah tu, 4 orang. Betul lah. Okay, so kita akan mulakanlah pembelajaran kita pada pagi ni. Boleh eh? Boleh, boleh Cik. je. Okay, so ni adalah tahap 2. Tajuknya adaptasi kesihatan, keselamatan dan alam sekitar. Pematuhan perundangan keselamatan dan kesihatan tempat kerja, pematuhan perundangan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okay, so next slide. So ini adalah IC kandungannya. Yang pertama adalah keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. So korang faham kan keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja ni? Faham. Okay, Alhamdulillah. So second, boleh tolong bacakan tak sesiapa yang rajin? Saya je. Baca, mantap. Okey, isi kandungan. Ya. Poin yang pertama, keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Poin yang kedua, perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kurungan OSHA. Poin yang ketiga, pematuhan OSHA terhadap kewajipan pekerja. Poin yang terakhir, pematuhan Akta Kilang dan Jentera 1967 FMA terhadap keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Terima kasih. Okay. So apa korang faham pasal isi kandungan ni? Di pasal peraturan keselamatan. Yes. Betul. Hai. Betul tu. Betul dengan OSHA je keselamatan Encik. Apa? Kalau cerita OSHA pasal keselamatan kan. Yes. Betul. Siapa nama? Tamizi eh? Ya Encik. Yes. So boleh next slide eh? Boleh. Okay. So ini adalah tujuan. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai keperluan pematuhan OSH. Perundangan OSH mengenai tanggungjawab pekerja. Dan akhir sekali Akta Kilang dan Jentera mengenai keselamatan, kesihatan dan kebajikan. So, keperluan pematuhan OSH ni dia macam nak cakap lah. Dia macam peraturan lah, pematuhan peraturan tempat kerja situ. So yang second, perundangan OSH mengenai tanggungjawab pekerja ni, kita sebagai pekerja kita tahu tanggungjawab kita sebagai pekerja ni kan, memakai pakaian yang selamat, mematuhi SOP time bekerja. So yang last sekali adalah Akta Kilang dan Jentera mengenai keselamatan, kesihatan dan kebajikan. So ni adalah keselamatan tentang jentera-jentera berat macam dekat pembinaan, kilang. So setakat ni faham pasal tujuan ni? Faham je. Okay, Alhamdulillah. So next slide boleh next slide? Boleh. So inilah pengenalan. OSHA ni adalah merupakan garis panduan dan peraturan bagi menjaga keselamatan, kesihatan dan
kebajikan pekerja. Maaf tak jarak tu, pekerja tu. Second, sebarang risiko dan kemalangan perlu dikurangkan atau dielakkan bagi memastikan pekerja berkualiti dihasilkan supaya matlamat organisasi tercapai. So dalam isi yang pertama, apa yang kamu semua faham tentang keselamatan dan kebajikan pekerja ni? OSHA ni dia lebih kurang macam undang-undang Oh dia yes, untuk keselamatan. betul tu. Betul, siapa nama Mizi Ya. Oh betul tak Mizi. So yang kedua, apa yang awak faham tentang yang kedua? Dia kalau orang ialah bila OSHA dah dijadikan undang-undang, dia kena patuh lah. Jadi kuranglah risiko untuk kemalangan ke, Oh dapat yes, elak lah. that's right. Yang benar Mizi, yang benar. So kita teruskan ke next slide. So ini adalah keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Pematuhan kepada keselamatan dan kesihatan bermaksud tindakan yang mengikut standard, garis panduan, amalan, peraturan atau undang-undang keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan. So ini adalah akta yang telah digugurkan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Second, melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. So last sekali, untuk menubuhkan majlis negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan perkara yang berkaitan dengannya. So setakat ni faham pasal akta keperluan kesihatan dan keselamatan tempat kerja ni? Faham, Cik? Okey, Alhamdulillah. Boleh ke next slide lah maksudnya ni? Boleh. Boleh. Terima kasih. So inilah Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA. Di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 1 dan 2, majikan dan orang yang bekerja sendiri bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. So apa yang kamu semua faham pasal Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ni? Undang-undang yang melibatkan keselamatan. Yes, that's right. Mantap. Alhamdulillah, ada juga yang faham. Terima kasih. Sama. Cik, ada soalan? Apa? Ada soalan sikit. Apa tu? Dia Apa soalan OSHA ni dia untuk pekerja saja ke? Apa, untuk pekerja saja? Dia lindung pekerja saja ke? Yes, dia macam dalam sikatan dia macam satu kumpulan lah untuk lindung pekerja-pekerja daripada macam risiko-risiko time bekerja lah. Oh, okey, faham. Di luar tempat bekerja tu tanggungjawab sendiri. Oh, okey. Yes. Faham Faham, Cik. Alhamdulillah. So next, Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA dan SAMB. Kewajipan jumlah sistem kerja, jaminan keselamatan, mengadakan maklumat dan latihan, menyenggara tempat kerja dan akhir sekali menyenggara kemudahan dan kebajikan. So next adalah pematuhan OSHA terhadap tanggungjawab pekerja. Mengikut Seksyen 24, kewajipan setiap pekerja yang sedang bekerja adalah Terima kasih, Cik. menggunakan kelengkapan dan perlindungan diri,
untuk mengelakkan risiko bekerjasama dengan majikan dan orang lain, jaminan kesihatan dan keselamatan, dan akhir sekali mematuhi arahan dan kaedah keselamatan dan kesihatan. So, poin yang pertama tu menggunakan kelengkapan dan perlindungan diri untuk mengelakkan risiko ni macam contohnya dekat bengkel, kita kena pakai safety boot untuk mengelakkan daripada macam barang-barang yang berat jatuh kan. Terhempap kaki kita, so nanti kaki kita pecah. So disebabkan itulah kita kena pakai safety boot. So poin yang kedua adalah bekerjasama dengan majikan dan orang lain. Dia macam lebih kurang macam bekerjasama dengan majikan dan orang lain. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia bekerjasama dengan majikan dan orang lain lah. Macam tu. So setakat ni faham kamu semua Faham cik? Alhamdulillah. Faham cik? Alhamdulillah. Kita ke next slide. Okay, seorang boleh tolong bacakan tak? Saya cik, saya. Bagus. Pematuhan OSHA terhadap tanggungjawab pekerja dalam kurungan SAMB. Poin yang pertama, mengikut Seksyen 24-2, orang yang melanggar peruntukan Seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Poin yang kedua, Seksyen 25 mengatakan sesiapa yang dengan sengaja atau cuai mengganggu atau menyalahguna atau melakukan apa-apa kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay. So, ini maksudnya macam akta ni macam ni lah. Denda-denda bila kita tak mengikut SOP, bila tak ikut peraturan time kerja. Itu maksud secara ringkasnya bagi inilah pematuhan OSHA terhadap tanggungjawab pekerja. Setakat ni faham? Faham setakat ni? Faham cik? Okay. Faham cik? So inilah pematuhan Akta Kilang dan Jentera 1967 dalam kurungan FMA, Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan. So Seksyen 10, Undang-undang berkaitan dengan pihak berkuasa dan kilang. Seksyen 11 menyatakan di dalam setiap kilang yang terdedah kepada risiko kecederaan badan. So Seksyen 12 menyatakan tiada sesiapa pun boleh diambil bekerja untuk mengangkat, membawa atau memindahkan beban-beban yang begitu berat sehingga menyebabkan kecederaan. So inilah seksyen-seksyen bagi pematuhan Akta Kilang dan Jentera, Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan. Saya harap kamu semua faham dan baca dengan teliti. So boleh saya ke next slide? So Seksyen 13, Undang-Undang berkenaan dengan langkah berjaga-jaga pihak kilang terhadap kebakaran. Seksyen 14, semua jentera dan bahagian pemasangan perlu diselenggara dengan selamat. Seksyen 15 dan 16, bahagian jentera berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat dan berkedudukan baik. Okay, so ini adalah pematuhan Akta Kilang dan Jentera 1967 FMA, Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan. Seksyen 17, sewa beli jentera.
Seksyen 19, 20 dan 21 penyelenggaraan, pembuatan dan keselamatan. Seksyen 24 keselamatan dalam kilang, persekitaran dan perlindungan diri. Dan akhir sekali Seksyen 25 kebajikan pekerja kilang. So kamu semua faham pasal seksyen-seksyen yang saya terangkan ni? Hello? Kamu semua faham ke pasal seksyen-seksyen yang saya terangkan ni? Faham cik? Faham. Alhamdulillah faham. Next. Okay. Tamat sudah kelas kita pada hari ni. So ada apa-apa soalan sebelum saya tamatkan kelas pada pagi ni? Encik, kalau macam Ocean ni dia kalau macam kita pelajar, dia termasuk juga tak? Ke untuk kerja saja? Kalau pelajar time LI time latihan industri. Mungkin. Itu termasuk sekali sebab dia dah masuk dalam company yang dia bekerja tu. So dia tersenarai sekali lah dalam OSHA ni. Dia boleh melindungi diri daripada gejala-gejala yang boleh membuatkan kita jatuh Cedera. sakit. Yes, jatuh sakit. So ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada saya nak tanya sikit lah. Nak tanya sikit bagi apa? Tahap kefahaman kamu semua tu bertambah. Boleh. Boleh saya tanya Boleh. Okey. Saya nak seorang satu terangkan nyatakan 2 jenis hazard alam sekitar. Pencemaran udara. Yes. Lagi? Pencemaran air. Pencemaran tanah dan nuklear. Yes. Betul. Faham. Alhamdulillah. Korang faham. Korang fokus. So, next. Berikan 2 jenis pencemaran air. Pencemaran yang dihasilkan oleh aktiviti pertanian. Yes. Najis manusia dan haiwan. Betul. Najis manusia dan haiwan. Aktiviti peternakan betul juga je? Betul. Yes. Betul. Lagi satu saya ada ni. Saya ada quiz nak bagi. Boleh ke? Boleh. Ada quiz. Sabar sekejap. Guana ni. Saya pun lupa saya buat guana. Sekejap. Sabar sekejap Kaput tak silap. Sebentar Jangan marah-marah. Boleh cik. Okay, cik. Saya bagi quiz ni untuk uji tahap kefahaman korang. Laki mak. Bodoh. Sabar sekejap Sekejap.
Ada kuis ke cik? Ada. Jap. Sabar. Saya tengah nak login dekat ni. Tempat Okey, quiz baik. tu. Sabar. Saya tahu dah nak solat Jumaat dah ni. Mesti korang tergesa-gesa kan nak solat Jumaat. Okey, sabar lagi sikit. Sikit lagi. Library. Start. Okey. Nampak? Nampak tak? Nampak cik. Boleh scan tak? Boleh hantar ni tak cik? Hantar link dia dekat ruangan komen. Hantar link. Okey, jap Komen tu. Mana Sabar. Saya tengah cuba nak hantar. Okey, dah saya dah hantar. Dapat tak? Ke tak dapat? Okay, ni semua dah masuk kan? Dah cik, dah masuk semua. Okay, semua dah ada Dah. Saya start Sekejap. Sebelum tu ni quiz. Korang jawab je apa yang korang faham. Senang ke susah cik? Senang. Easy. Nampak tak? Tu jarak tu. Betul. Okay, next. Betul. Bagus Mizi
Bagus lah masing-masing. Masing-masing jawab betul lah. Ha. Merah, jawapan dia merah. Okey, ini soalan terakhir. Bagus. Okay, so alamak mantap siap abangku. Abangku. Okay, nombor 2 Nick. Nombor 1 Mizi Prosa. Bagus ya Mizi Prosa. Dah cek. Bagus ya. Bagus ya Mizi Prosa. Okay, so nanti saya apa? Saya akan edarkan sekejap. Saya akan edarkan kertas tugasan dekat Google Classroom. So saya nak awak semua print out, lepas tu jawab. Boleh? Boleh je. Okay, Alhamdulillah. Tapi saya nak seawal yang mungkin lah, kalau boleh petang ni. Tanya Boleh. kau apa je? Habis solat Jumaat? Habis solat Jumaat. Boleh, boleh. Boleh eh? Boleh. Okay. Alhamdulillah. So saya akan terangkan tentang tajuk yang kita akan belajar pada minggu hadapan. Tajuk lah. So tajuk bagi minggu hadapan yang kita akan belajar adalah pematuhan perundangan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Ini adalah satu tajuk yang agak penting juga bagi alam sekitar kita. So saya harap semua dapat adil lah kelas minggu depan. Adik cik. Alhamdulillah. Okay, so itu saja untuk hari ini. So ada apa soalan lagi? Tak ada kan? Soalnya dah Tak ada lagi. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Jumpa minggu depan. Minggu depan. Okay. Dah ni.